Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala ibadihi الذي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Mafhumnya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu manusia dapat mencari kurniaan daripada Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelasnya. Suratul Isra ayat 12. Ikhwan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan istiqamah menjunjung dan mengerjakan segala titah perintah Allah taala yang disuruh dan meninggal segala larangan yang diharam. Dengan demikian itu mudah-mudahan kita akan dipilih menjadi umat yang terbaik, unggul dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, insya-Allah, amin. Sidang jamaah yang dikasihi sekalian, pada saat ini, pada ketika ini, kita diperlihatkan dengan kuasa Allah yang Maha Agung, yaitu kejadian gerhana bulan. Bulan yang bercahaya di malam hari yang penuh purnama secara tiba-tibanya hilang cahayanya sedikit demi sedikit, sehingga tiada lagi kelihatannya, sebagaimana kita hilang sedikit demi sedikit dan akhirnya berhembuslah nafas kita yang terakhir. Begitulah kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengubah tiap sesuatu di langit dan juga di bumi pada bila-bila masa yang dikenalinya dengan tidak ada kuasa pun yang boleh menyekat atau menyalahi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan bahawa perubahan yang berlaku terhadap matahari, bulan itu adalah di bawah tadbir dan penguasaan serta pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sujudlah kepada Allah yang mengawal selia dan menyelenggarakan takbir dan terbitnya serta segala terbitnya matahari serta bulan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatil laili wan nahar wasyams wal qamar la tasjudu lisyamsi walil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Yaitu mafhumnya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dan kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan juga bulan. Janganlah bersujud ke matahari dan maupun jangan kamu bersujud kepada bulan,
tetapi hendaklah bersujud kepada Allah, yakni yang menciptakan keduanya, iaitu matahari dan bulan, jika kamu benar-benar hanya beribadah kepadanya semata-mata. Ikhwan muslimin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala peredaran bulan dan bintang yang Allah Ta'ala perlihatkan dengan kekuasaan dan takdirnya, iaitu yang dinamakan gerhana, yang bermaksud dalam bahasa kita ialah sakit ataupun uzur. Ahli-ahli falak telah menghitung bahawa gerhana matahari akan berlaku yakni pada hari ini 8 November bersamaan 13 Rabiul Awal, dan ayat akan datang sekiranya kita dipanjangkan umur akan berlakulah pula pada tahun 2025. Di negeri Kelantan, fenomena kemuncak gerhana bulan ini yang secara penuhnya dapat disaksikan dengan terbitnya bulan di sebelah timur pada 6:59 petang dan dijangka berakhir pada 8:49 malam. Hampir 1 jam lebih kita diberi peluang untuk menyaksikan bagaimana kejadian ajaib Allah Ta'ala yang tidak mustahil berlakunya. Bulan yang sepatutnya terang pada malam ini tiba-tiba dipadamkan cahaya. Begitulah juga kita yang sihat walafiat pada malam ini, secara tiba-tiba Allah Ta'ala bila-bila masa boleh menarik, iaitu kekuasaan yang ada pada kita, yakni dengan menjadikan kita lemah, long life ataupun kematian. Itulah kejadian yang berlaku pada alam, dan juga Allah Ta'ala supaya mengambil intibar daripada kejadian kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita yang secara kuat, yang secara gagah, tiba-tiba jadi pening kepala, jadi hilang kekuatan dan hilanglah keupayaan diri. Maka ketika itu nescaya manusia yang insaf akan mendapat anugerah iman daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya berdiri kita, kemampuan kita adalah terbatas, hanyalah menikmati kurniaan daripada Allah Ta'ala, bukan milik kita semata-mata. Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya bahawasanya matahari dan bulan itu menjadi tanda keduanya daripada tanda-tanda kekuasaan Ta'ala. Menakutkan hamba-hambanya dengan perubahan matahari dan bulan, dan bahawasanya matahari dan bulan itu tiada akan berlaku gerhana keduanya hanya disebabkan kematian seseorang daripada kaum manusia. Maka apabila kamu melihat berlakunya sesuatu gerhana, sama ada matahari ataupun bulan, maka solahlah kamu, iaitu solah gerhana, dan berdoalah pada Allah Ta'ala hingga cahaya matahari ataupun bulan itu semula dapat bersingkap daripada gerhananya. Artinya kita disunatkan berdoa terus menerus hingga kepada terbitnya semula cahaya bulan. Nah, itulah yang akhirnya. Adapun manusia akhir zaman ini tidak ada sesuatu kesan pada mereka itu. Bahkan berlakulah kehebatan macam mana pun bencana bumi, maka dipanggil fenomena alam. Nah, fenomena alam semata-mata yang tidak mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Sebab sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan kejadian tsunami yang begitu hebat kesannya kepada manusia, berapa hari, berapa bulan sahaja manusia terkesan, kemudiannya yang jahil kembali menjadi jahil, yang maksiat kembali pada maksiatnya, akhirnya mereka terus menerus menjadi ahli yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Maka kesilapannya bukan terletak pada mereka semata-mata, tetapi inilah kesilapan besar kepada mereka yang mengaku faham agama, mereka yang duduk di dalam da'i dan dakwah, kerana tidak menyampai dan menyerukan agama kepada mereka. Lantaran itu, ikhwan muslimin, sekurang-kurang keimanan kita adalah berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya bukan sahaja kita dianugerahkan iman, tetapi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga dan jiran-jiran setaman dengan kita. Waqala Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Qiyamah ayat 7 dan 9, fa idza barakal bar,
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Maka apabila matahari itu terbeladak ketakutan, dan apabila bulan pula telah hilang cahaya dan matahari serta bulan dikumpulkan, itu adalah petanda besar yang bahawa kiamat begitu hampir. Kiamat bukanlah berarti semata-mata dengan memusnahkan alam ini, tetapi kiamat pada diri kita ialah apabila menghampiri dan menikmati hidup dengan tidak ada yang boleh memberi manfaat ibadat kepada kita. Kerana kematian itu sebenarnya bukanlah dengan berakhir nafas, tetapi apabila Allah Ta'ala tidak memilih kita untuk melakukan ibadat dan taat, serupalah orang mati juga. Ikhwan muslimin sidang jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, mengikut catatan sejarah akan berlaku sepanjang di dalam hayat baginda SAW, berlaku gerhana matahari itu beberapa kali. Manakala gerhana matahari terjadi di zaman Rasulullah pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun ke-8 Hijrah. Gerhana matahari kebetulan berlaku sewaktu kematian putera baginda SAW, iaitu Sayyidina Ibrahim pada ketika usianya 70 hari. Gerhana matahari juga terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah sewaktu Sayyidina Hazim bin Ali dibunuh. La al-Sawat Sayyidina Husin bin Ali. Ahli falak Islam yang masyhur di zaman silam seperti kata Imam Al-Khawarizmi berpendapat bahawa setiap dua jisim yang berdekatan itu mewujudkan kesan tarik-menarik di antara satu sama lain, sama ada kuat atau lemah tarikan tersebut. Oleh kerana sewaktunya berlakunya gerhana matahari, matahari berada hampir dengan bumi. Matahari berada hampir dengan bumi. Matahari berada hampir dengan bumi. Bayangkan sekira-kiranya Allah Ta'ala tidak menyelamatkan kita, matahari akan bertembung dengan bumi dan mengempat bumi ini, maka hancurlah bukan sahaja dunia dan seisinya, kita yang berada di bawahnya akan tersela dengan api matahari. Na'udzubillah min zalik. Ikhwan muslimin, pastikanlah kita benar-benar insaf bahawa tiada kuasa dan daya upaya kita kecuali hanyalah dengan rahmat Allah Ta'ala yang memelihara kita daripada azabnya, sama ada azab dunia ataupun azab akhirat. Betapa kasihnya Allah kepada kita, masih lagi tidak membiarkan bumi ini melantun dengan bumi, yang mana akan berlakulah pergegaran dan pergeseran yang boleh jadi masa itu tiada lagi kita mengharapkan kepada anak kita, rumah tangga kita, kereta kita, pekerjaan kita dan apa sahaja yang kita miliki. Boleh jadi masa itulah baru kita akan takbir Allahu Akbar, kami tidak perlu kereta ya Allah. Allahu Akbar, kami tidak perlu rumah ya Allah. Allahu Akbar, kami tidak perlu kekayaan ya Allah. Ya Allah, kami perlu kepada perlindungan-Mu ya Allah. Andainya saat itu iman sudah tidak ada, tuan-tuan dan para semua. Ikhwan muslimin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, riwayat daripada An-Nasa'i mafhumnya, dan sesungguhnya telah jelas cahaya matahari, maka Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang ramai memuji Allah Subhanahu Taala, dan sungguhnya matahari dan bulan adalah keduanya daripada keagungan Allah Taala. Gerhana keduanya berlaku bukan disebabkan kematian atas sesiapa sekalipun. Apabila kamu melihat terjadinya gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah kamu mendirikan solat gerhana sama ada matahari atau bulan, dan bersedekahlah dan perbanyakkanlah mengingati Allah Taala. Sabda Nabi SAW, wahai ummati, qala ya ummati Muhammadin law ta'lamuna ma a'lam la dhahikum, ya ummati Muhammad law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la basakitum katsira. Wahai umat-umat aku, umat Muhammad SAW, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa, bahkan kamu akan banyak menangis. Ikhwan muslimin, kehidupan kita daripada pagi hingga ke malam
setitik air mata amat sukar untuk mengenangkan kealpaan kita dengan Allah Ta'ala dan dosa kita. Tetapi kita sudah pasti banyaknya gembira dan ketawa bersama anak-anak, bertawa bersama dengan kawan-kawan, ketawa kita dengan rakan-rakan seperjuangan, hingga kita lupa mengalirkan air mata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bi ulubi bid darin. Aqul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa yidillahumma مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان Sultan yang kelima ke bawah dulu yang maha mulia Sultan Muhammad kelima Sultan dan ini Pertuan Baring Kelantan Darun Naim. Semoga Allah Ta'ala pelihara tuanku di dunia dan akhirat serta menunjukkan rahmat ke atas almarhum raja-raja dan pemerintahan terdahulu di negeri Kelantan. Wa aslahallahu wa ihsanahu wa fayyadha lahu alahum ma sya'ah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisal muslimin wal mu'minina wal mu'minat wa ya mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina